tapi dengan lebih jauh. Saya minta abang-abang qasidah bagi yang satu lagu untuk kita sebagai mukadimah. Silakan tafadhal masyhur. Boleh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallallahu wa sallam alaihi. Nabi Muhammad penuh mu'jizat, mendengar kisahmu hati terpikat. Nabi Muhammad penuh mu'jizat, mendengar kisahmu hati terpikat. Terima dariku salam salawat, moga Allah kurniakan berkat. Terima dariku salam salawat, moga Allah kurniakan berkat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Muhammadku yang dirindu, menunggu masa untuk bertemu. Muhammadku yang dirindu, menunggu masa untuk bertemu. Cahayanya indah bagai rembulan, siapa memandang pasti tertawa. Cahayanya indah bagai rembulan, siapa memandang pasti tertawa. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sebelum kisah Yusuf yang tampan, dirimu sudah tiada bandingan. Sebelum kisah Yusuf yang tampan, dirimu sudah tiada bandingan. Sebelum Isa menggembirakan, kehadiranmu sudah dibuatkan. Sebelum Isa menggembirakan, kehadiranmu sudah dibuatkan. Salatullah salamullah
وسلم عليه. Jom kita mula dengan hadiahkan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Baik, akhirnya benda muslimin dan muslimat, abang-abang yang saya kasih sekalian, saya duduk kat kursi ni rasa tak apa nak selesa juga. Tak tahu nak cerita apa, sebab saya memang duduk tahun sini jumpa orang yang mana semua haji-haji yang kenal saya daripada kecil. Saya duduk kat sini daripada saya tingkatan 1. Saya nak cerita apa, saya bukan boleh beritahu kata saya ni anak soleh ke tak. Saya tak tahu. Jadi saya ambil keputusan malam ni saya kongsi dengan tuan-tuan, semuanya bentuk fakta. Maknanya kalau saya tak buat pun saya berdosa, kalau saya buat saya dapat pahala. Tuan-tuan buat pun tuan-tuan dapat pahala, tuan-tuan tak buat tuan-tuan berdosa. Sama je. Kita sama. Sebab hari ini kalau kita nak bincang tajuk isu anak durhaka, maknanya semua dalam ni akan terlibat. Sebab confirm saya adalah anak kepada seorang perempuan yang lain. Anak saya adalah anak saya. Saya confirm ada mak saya. Kalau dalam ni ada sampai 3 peringkat, anak mai, mak mai, tok nek mai, semua ni adalah anak kepada peringkat-peringkat atas tadi. Jadi cerita hari ni, dia saya tak boleh mai hari ni, tiba-tiba tengok ramai budak-budak kata hampa ni teruk sampai kena buah tajuk anak durhaka. Apa yang pada buat kat kampung ni? Tak kena. Mula-mula macam tu. Jadi kita mai cerita, semua orang terlibat dalam cerita hari ini. Sebab sebagai mukadimah saja, sikit saya tahu bincang itu lagi, sikit saja mukadimah. Apa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam, ustaz kuat selawat tu koman pondan kuat sikit selawat majlis ceramah perdana kan ni. Bagi jawab perdana ni. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam, wah, tamam. Oh, betul. Sebut dalam satu hadis Nabi yang mulia, hadis dalam bahasa Arab atau kama qala dalam bahasa Melayunya, Nabi kata, setiap amalan buruk yang kita buat, Allah boleh tangguh sampai akhirat baru balas. Maknanya boleh jadi ada orang ambil rasuah, kita tengok dia clear duduk di dunia, seronok tengok kaya raya sihat, orang tak sakit. Ada orang yang menipu orang, Masya Allah, dunia ni pakai kereta, rumah semua lagi besar daripada kita, lagi kemas daripada kita. Ada orang belajar kaki meniru dalam kelas, tapi lulus periksa lah, ya Allah. Itu Allah kata ada beberapa perkara tak betul yang semua Allah boleh tangguh ke akhirat, esok baru Allah balas, kecuali satu. Apa dia? Mendurhakai ibu bapa. Siapa saja durhaka mak bapa, ni juga Allah Ta'ala akan tunjuk. Tak kenal la ni sebab dia durhaka tak sah, dia tak kenal la ni. Patutnya dia durhaka tak sah, patut dia tersepak batu ke, jatuh parit, jatuh longkang, mau kereta langgar dia sedah ke apa-apa, patut lagu tu. Tak berlaku, esok dia dapat anak dia akan kurang ajar dengan dia. Yang ni benda ni memang janji dah, yang tak akan ditangguh. Maknanya dalam ni, saya dan tuan-tuan, kalau ada benda yang kita sangkut dengan mak bapak kita, kita akan kira sangkut tu. Jadi isu kita nak sembang malam ni, kita tak boleh sembang kata budak-budak ni je yang salah, tak boleh. Sebab dia berangkai.
Anak kita perangai macam tu sebab kita dulu perangai macam tu dengan mak kita. Kita perangai macam tu dengan mak kita, dengan bapak kita. Ada atas tu lagu tu juga. Dia naik lagu tu. Dia berangkai. So kita duduk hari ni dalam satu majlis yang mulia, kita nak bubuk full stop. Apa yang berlaku pun full stop, that's it. Kita nak mula yang baru. Kita nak jadi keluarga elok, kita nak jadi anak-anak bagus, kita nak jadi mak bapak bagus. Alright? So sebelum kita nak mula jauh lagu tu, saya bagi tahu dulu dekat tuan-tuan apa yang dah berlaku di dalam negara kita. Tahun 2016, Jabatan Pendaftaran Negara JPN, Jabatan Pendaftaran Negara, mengeluarkan perangkaan tahun 2016. Maknanya dia kena kira daripada 2015 punya. So bermula daripada 2005 sampai 2015, Jabatan Pendaftaran 2016 bagi tahu kepada kita sepanjang 10 tahun tadi, mereka sangat risau kerana jumlah pendaftaran anak luar nikah adalah seramai 532,158 orang, maknanya setengah juta. Saya, maafkan saya tuan-tuan, bila saya cerita benda yang melibatkan mak bapak ni, saya nak semua orang ambil benda ni seriously. Seperti mana, maafkan saya, memuji Nabi. Perkara memuji Nabi, perkara berselawat kepada Nabi, perkara nak habaq kata Nabi kita, perkara macam tu adalah perkara yang sangat penting untuk dititik beratkan. Sebab Allah sendiri dalam Quran ambil dalam firman yang banyak tu, Allah selit juga masuk, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Dalam dalam kita punya perundangan Quran tu yang patutnya cerita pasal bunuh, zina, bercerai, keluarga, anak susuan, ibu susuan, pembahagian harta pesaka, nak membina kerajaan, negara. Dalam duk bina tu, Allah ambil juga satu firman nak bagi tahu kata Allah sendiri titik berat sangat pasal ucapan kita kepada Nabi, dengan Allah bagi tahu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharulah. Dan sambungannya lagi apa dah? Jangan panggil Nabi macam kita panggil member kita. Serius benda ni. Berapa ramai orang yang ada dalam masjid yang mulia ni yang niat iktikaf, yang ambil serius benda tu. Kita dengar nama Nabi lalu kat telinga kita, kita buat sambil lewat saja. Sebab apa? Sebab kita tak faham bahawa benda ni kena take it seriously. Maafkan saya kalau saya tahu ni tengah live. Saya tahu benda ni tengah live, jadi saya ambil peluang ni. Maknanya bukan apa bahasa dia, mengambil kesempatan. Tapi kalau mengambil kesempatan macam jahat, mengambil peluang. Apa dia? Sebab negara kita, masyarakat hari ni terlalu banyak sangat bergerak, sehingga benda yang serius, important, menentukan kita di akhirat tu belah sini atau belah sini, lalu dekat telinga kita, kita buat sambil lewat saja. Samalah macam mana kes derhaka. Mak bapak derhaka anak-anak, anak-anak derhaka mak bapak. Ini adalah perkara yang serius, yang semua orang yang mai malam ni kena ambil betul-betul. Aku kena letak full stop dalam keluarga aku. Aku tak mau benda macam ni. Berhenti. Kita buat salah, tak apa, sebab memang kita manusia. Kita buat salah, memang kita manusia. Kita malaikat, sampai bila-bila kita tak akan perfect. Kita bukan malaikat. Nak perfect dah ada dah. Nama dia malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma tu'marun. Yang ni memang Allah sebut dalam Quran, dia perfect. Dia tak kacau siapa pun. Allah kata sujud, dia sujud. Daripada mula Allah kun fayakun buat dia sujudlah malaikat tu dekat Allah. Sampailah waktu saya bercakap ni duk sujud juga ni, sampai kiamat duk sujud lagi. Punya taatlah sempurna. Tapi kita bukan.
Kita manusia, kita akan buat kesalahan demi kesalahan demi kesalahan demi kesalahan. Jadi hari ini benda salah yang kita boleh letak full stop, kita kena letak full stop sebab dia serius. Apa dia? Pendurhakaan kepada mak bapak dan pendurhakaan kepada anak-anak. Ni tajuk dia. Dia kena pecah dua. Sebab apa? Maafkan saya kalau saya ambil lebih dalam sikit. Saya cuba kontrol bahasa saya. Saya tahu yang ada dalam ni kawan-kawan mak bapak saya. Saya cuba untuk tak mau bersifat kurang sopan ke apa. Saya cuba deliver dengan yang paling elok saya boleh buat. Maafkan saya kalau saya kata apa dia? Disebabkan dia durhaka dengan bapa dia, esok anak dia akan durhaka dengan dia. Anak yang durhaka dengan dia, yang durhaka dengan bapa dia, anak tadi tu dia menghilangkan rahmat dalam kehidupannya. Rumah yang dia bina sudah hilang rahmat dia. Tempat kerja yang dia pergi sudah hilang rahmatnya. Apa lagi kita kata? Makanan yang dia nak makan, Allah tak pandang dia dengan pandangan rahmat kasih sayang. Yang paling takut sekali sebab Nabi harap, Allah mengharamkan kita durhaka pada mak bapak. Benda tu berlaku, maka laknat malaikat duk turun mai kepada dia. Disebabkan dia tadi tu, kita patah balik. Disebabkan dia tadi tu, malaikat laknat dia. Disebabkan dia tadi tu, rahmat tak mai dekat dia. Disebabkan dia tadi tu, hidupnya hilang barakah. Dia duduk di tengah-tengah masyarakat dengan kita, punah ranah habis semua. Lepas tu saya kata kena serius. Tajuk ni saya seriau nak buat lawak. Seriau. Sebab kalau saya buat lawak, nampak macam bolehkah kalau tak taat mak bapak boleh tak? Tak boleh sebab Nabi sebut Allah mengharamkan kepada kita. Tuan-tuan buka dalam kitab Adabul Mufrad ada. Tuan-tuan bukalah dalam kitab-kitab Imam Bukhari. Muqaddimah sekali tajuk Imam Bukhari. Okey macam ni. Imam Bukhari seorang ulama tahu. Hebat dia hadis. Dia ni kira Amirul Mukminin fil hadis. Hebat dia. Dia karang kitab hadis Imam Bukhari sahih tu banyak tu, beribu-ribu hadis. 8,000 hadis, jenuh nak baca. Maka Imam Bukhari bawa keluar satu tajuk daripada tu. Dia tulis apa dia? Adabul Mufrad. Apa makna Adabul Mufrad? Adab saja. Dia bawa keluar satu kitab tajuk dia adab saja. Apa maknanya? Dalam kitab tu dimuatkan cerita tentang hadis-hadis adab sahaja. Adab sahaja. Muqaddimah dia berkenaan firman Allah, berbuat baik dengan ibu bapa. Pasal apa kita fikir Imam Bukhari yang alim hang mai dalam keadaan ni, wahai Imam Bukhari, kenapa tulis tajuk baik dengan mak bapak? Patutnya cinta Rasul dulu. Patutnya adab kita cinta Rasul dulu. Tapi Imam Bukhari bawa mai kepada kita adab mula-mula yang jadi racun dalam masyarakat hari ini ialah durhaka kepada mak bapak. Aduh. Jadi saya ulang sekali lagi, siapa yang ada dalam ni yang ada mak bapak, tak kira lah. Maknanya kalau peringkat saya, peringkat anak-anak, kita ada mak bapak saya, macam mak bapak saya kawan, mak bapak saya pun ada dalam ni, maka kita peringkat anak. So siapa yang peringkat anak yang ada mak bapak, buat baik dengan mak bapak, pergi balik, jangan bergaduh. Menantu saya tak sentuh lagi. Yang mana kakak-kakak, yang mana yang ada suami, yang suami ada mak dia, kena faham tu mak dia. Dia kena khidmat dengan mak dia. Kita jangan jadi penghalang kepada dia nak khidmat pada mak dia. Kita kena sacrifice sebab apa? Esok kita dapat anak menantu, mereka pula akan sacrifice untuk dia. Itu tak masuk ni, tajuk tu tak masuk ni. Saya baru kahwin 4 tahun, tak boleh nak cakap tajuk tu besar. Kita cerita abang anak boleh sebab dah 32 tahun jadi anak. Anak murid lagi, anak banyak anak lah kan. Jadi kita ambil tajuk yang kita terror lah. Kita dah 32 tahun jadi anak, kita ambil tajuk tu. Menantu baru 4 tahun. Tak boleh nak serta banyak. Budak-budak nengang-nengang depan ni pun bukan boleh faham apa tu menantu lah apa ni, bukan reti. Dia tahu Tok Wan dan semua. Dia tak boleh. Jadi saya ambil pendekatan dengan saya beritahu kata, malam ni azam saya siap daripada awal sekarang ni. Apa yang tak kena dengan kita, dengan mak bapak kita, kita mau clear buang. Mau clear buang mula daripada malam ni. Tak mau isu. Malam ni azam siap-siap.
keluar sekali lagi, kita ada satu bentuk pemikiran yang cantik. Nampak mak bapak kita, bab mereka ada jahat sikit, mereka ada tak kenal sikit, sama macam kita. Kita pun bukan perfect. Kita dengan anak kita pun, kita pun tak puas sempurna. Macam mana kita boleh anggap mak bapak kita sempurna dengan kita? Dia kena ada tolak ansur. Yang ni kesimpulan dia. Kesimpulan dah bagi siap-siap dah. Maknanya tak payah tanya dah. Kalau tuan-tuan faham kesimpulan, sekarang juga kita boleh balik. Faham kesimpulan, sekarang kita boleh balik. Alright. Okay, itu dia punya muqaddimah dia. Jadi jabatan. Jadi tak, tuan-tuan jangan terkejut lah. Ni macam mana boleh sampai 1,5 juta ni anak luar nikah. 1,5 juta anak luar nikah, hak mak dia belum kira lagi. Kalau anak 1,5 juta, kalau setiap seorang lahir seorang, maknanya mak dia pun ada 1,5 juta. Maknanya mak yang lahir anak luar nikah campur dua-dua ada 1 juta di Malaysia. Di Malaysia jumlah rakyat kita 31.7 juta. Maknanya 1 juta hak ni saja. Hak ni saja. Saya bagi lagi dalam sikit kat tuan-tuan. Daripada kes tadi, umur 10 tahun. Daripada kes tadi, umur 10 tahun. Umur 10 tahun sampai 19 tahun. Sekali lagi ulang lah. Umur 10 tahun sampai 19 tahun yang mengandung belum kahwin. Maknanya apa? Zina. Maknanya kalau bahasa menunjukkan bangsa ni, maknanya kes zina, dia macam tu. Kes zina budak umur 10 tahun sampai 19 tahun adalah sebanyak 16,270 orang. Perempuan 16,270 orang perempuan. Maknanya kalau saya boleh kata, Hajah, antara wa'ayazubillah lah, kita cuma minta lindung, dan saya doakan tuan-tuan dan saya kita daripada keluarga yang baik. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Maknanya ada di luar sana 16,270 orang budak perempuan dari umur 10 tahun sampai 19 tahun. Maknanya belum lagi nak sampai umur kahwin. Kata dia nak kahwin umur 22. Maknanya daripada sekarang dia ada lebih kurang tambah tolak 4 tahun lagi. Yang belum tentu lagi dia ni jumpa ada anak kita nak jadi menantu nanti. Ni 16,270 orang perempuan. Mahal. Tu belum kira pasangannya. Kalau perempuan 16,000, jantan berapa orang? 16,000 juga. Makna kalau tuan-tuan ada anak perempuan, hak yang nak mai jadi dia punya suami ni, duk ada 16,270 orang luar sana yang biasa buat zina dalam negara kita. Tuan, saya pun tak tahu nak kata takut memang tuan-tuan, saya nampak macam takut juga. Cyber Security Malaysia CSM buat keluar mai tahun lepas sebanyak 7,000 kes jenayah cyber, internet punya jenayah, yang peratus terbesar kes tu disebabkan apa? Kakak dengar lah. Peratus terbesar daripada 7,000 kes tadi ialah orang perempuan yang belum kahwin lagi bagi password dia dekat boyfriend dia yang belum tentu nak kahwin dengan dia lagi. Dia bagi password dia dekat boyfriend dia. Boyfriend dia ambil gambar dalam page dia dalam, oh saya tak boleh nak pijau lagi. Kalau pijau kosong macam sayau kan.
Dan saya yakin, maafkan saya, bukan saya nak suruh tuan-tuan ada sangka buruk dengan anak tuan-tuan, tak. Tapi saya harap sampai malam ni ada lagi mak bapak yang tak dan nak tanya apa khabar anak dia dengan internet. Ni dalam ni saja ni. Jangan pergi jauh. Sebab kalau saya cerita untuk orang Zimbabwe ke apa semua, saya tak ada kat sini. Saya ada kat sini memang saya cakap jelas-jelas. Saya bercakap dengan orang Jalan Baru. Saya bercakap dengan orang Taman Pau Indah, Taman Pau Jaya, Bandar Perda, Bunga Raya. Semua saya pukul rapat ni semua ni. Saya bercakap dengan kita di sini. Saya sayang kampung saya. Sebab tu saya bawa nombor ni kat tuan-tuan. Saya tak pergi jauh lagi. Kalau saya nak pergi jauh, saya pun dah jadi takut lah. Saya 500,000 punya rumah. Agak-agak pendidikan mereka siapa nak jaga? Agak aja lah kan. Baik, disebabkan muka tuan-tuan pun dah mula rasa, ni jalan penyelesaiannya macam mana ni? Aduk cerita kes saja ni. Selesai belum lagi ni? Baik, selesai dia kita buka jalan cerita dia macam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan boleh ke ni? Tuan-tuan okey ke saya duk cerita lagu ni? Boleh? Kan tuan-tuan nak kira Haji, relax, 500,000 juta ya, belum 25 juta. Tuan-tuan nak saya main lagu tu ke atau macam mana? Saya rasa macam ni lah cara paling sopan lah saya susun untuk kita selami tentang durhaka kepada mak bapak dan durhaka kepada anak. Baik, suatu hari seorang bapa di zaman pemerintahan Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia mai jumpa dengan Sayyidina Umar. Dahsyat tuan-tuan. Seorang bapa mai mengadu kepada seorang khalifah. Makna benda kes besar. Dia kata, wahai khalifah, anak saya sudah durhaka dengan saya. Wahai khalifah Amirul Mukminin, anak saya durhaka dengan saya. Anak saya durhaka dengan saya. Terkejutlah Sayyidina Umar, ada anak yang durhaka kat bapa di zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Tuan-tuan kena ingat, zaman Sayyidina Umar ni yang pegang 2/3 dunia, yang jatuhkan Parsi, yang ambil mahkota Parsi tadi bagi kepada Suraqah. Tuan-tuan jangan lupa, dia ambil mahkota Raja Parsi tadi, dia bagi dekat Suraqah sebab ada surat Nabi cop dengan cincin Nabi bahawa Suraqah akan dapat hadiah mahkota Raja Parsi. Zaman siapa? Zaman Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Umar mai cerita dekat kita, dia berlakon buat macam nak pergi jumpa seorang budak duk mengembala kambing. Tuan-tuan, budak mengembala kambing untuk orang Arab kira anak kita kemah lagi daripada budak tu lah. Mana budak tu tak pergi sekolah, dia duk mengembala kambing kat atas bukit. Sayyidina Umar pergi nak cuba dia. Sayyidina Umar kata, ni budak tu tak kenal Umar. Dia tak kenal. Dia kenal pakcik je. Dia kata, pakcik ada hajat apa? Dah ni hang duk mengembala kambing ni. Kambing ni siapa punya? Ada tuan saya, sekian nama dia. Lagu ni lah. Hang duk mengembala kambing, duduk dekat atas bukit, jauh daripada orang. Apa kata jual satu kat aku? Aku bayar dengan harga sekian, hang ambil dekat hang. Tak apa, ni kambing ni banyak ni, tuan hang tak tahu lah kalau jual seekor pun. Dia kata, jangan takut, Umar tak tahu cerita ni. Dia berkata, ni kata kat budak kecil mengembala kambing. Dia kata jangan takut, Umar pun tak tahu sebab kita duduk kat bukit. Wahai yang duk bercakap tu Umar, jangan takut, Umar tak tahu hang jual kat aku. Apa jawab budak kecil tu yang menyebabkan bila bapa komen dekat Sayyidina Umar kata, anak saya durhaka kat saya. Sayyidina Umar kata, bomai anak tu depan aku. Pasal apa jadi macam tu? Sebab di zaman dia, seorang budak mengembala kambing, bila nak ambil kambing sekok saja, beli dengan harga yang banyak, yang orang tak tahu pun kalau jual. Budak tu kata, betul Umar tak ada, tapi Tuhan Umar ada. Macam tu punya iman tu ada. Macam mana satu budak boleh durhaka bapa dia di zaman Sayyidina Umar tu ada? Boleh faham tak tuan-tuan? Boleh faham tak dia punya crucial dia punya case dia yang boleh sampai Sayyidina Umar kata, bawa budak tu mai kat aku.
Patutnya tak boleh ada budak lagu ni zaman ni. Maklah panggil budak tu. Budak tu pun main dekat Saidina Umar. Budak tu tanya, ayah anak Saidina Umar tanya, betulkah hang durhaka dengan bapa hang? Hang tahu tak benda durhaka ni tak boleh nak buat? Budak tu jawab dekat Saidina Umar, dia kata, wahai Amirul Mukminin, boleh jadi tak sebelum aku durhaka dekat mak bapa aku terlebih dahulu durhaka kepada aku? Dahsyat. Ni baru kata anak zaman Saidina Umar. Ni baru kata anak zaman Saidina Umar. Dia punya mulut tu, dia bawa keluar kalam-kalam semua, bukan kalam macam hari ni. Hari ni penuh dalam media masa kata-kata keji, kata-kata nista. Tuan-tuan, maaf lah, ni bukan saya nak lawan qasidah tau, bukan tau. Ni nak uji betul tak betul. Saja nak tanya orang Jalan Baru. Tuan-tuan biasa dengar ada lagu bara 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 bere bere bere. Sajalah nak tanya, biasa dengar ke tak? Biasa. Awak pula tak biasa. Tak usah duk berlakon jadi Tok Wali lah. Hajah orang biasa duk dengar juga. Saya tahu. Dengar bara 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 bere bere bere. Saya sebut lagu ni pun ada yang dalam otak tu dah menyanyi dah. Bara 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 bere bere. Dah. Pasal apa saya sebut lagu tu lah? Pasal apa saya sebut lagu tu lah? Pasal apa saya cerita kat tuan-tuan lagu tu? Sebab kita tak boleh lari daripada Quran. Quran dah habaq dah. Kalau Allah dia nak bagi satu orang tu hilang daripada teringat Allah Ta'ala, dia buat apa? Allah Ta'ala, khatamallahu ala qulubihim wa ala aywa. Tamam. Oh, ni first time saya dapat jawapan yang ramai. Maknanya hafal semua. Wa apa? Ala qulubihim wa ala sam'ihim. Telinga ni power, tuan-tuan. Telinga ni dia power, dia dengar sikit saja dia boleh teringat lagu bara tu main 3 kali je. Saat lagi saya bunyi ni 3 kali, saat lagi nak keluar masjid hak tu yang dia ingat. Dia langkah kaki kanan bara. Tak percaya, saat lagi tengok ada mesti akan ada. Saya tak tahulah kakak yang buat bahasa OKU ni dia nak cakap lagu mana, bara tu lagu mana. Saya tak tahu dia nak buat lagu mana. Tak tahu lah. Jadi kalau saya boleh bagi tahu dekat tuan-tuan lah kan, disebabkan telinga kita yang bagus Allah Ta'ala buat dengan sifat Allah والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. Okey, bawah tu. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. Allah yang kaya dengan sifat tadi buat telinga kita ni. Bila dia buat telinga kita, dia dah habaq dah. Kalau aku nak bagi hampa hilang daripada faham aku tutup telinga hampa daripada dengar. Telinga ni komponen utama. Hari ni anak-anak kita, tuan-tuan, saya, semua orang pakat dengar perkataan keji, perkataan nista, perkataan kotor, perkataan lucah. Berapa banyak lalu dekat telinga kita. Uish, susah hati. Maafkan saya kata tadi bukan pasal apa. Nak compare dengan yang kita dengar Quran, nak compare dengan yang kita tekan channel Quran dalam kaitan kita, nak compare kalau tak Quran pun dengar qasidah dalam kaitan kita, nak compare dengan nasyid asyhadu an la ilaha illallah wa nak compare banyak tu dengan yang tuan-tuan dengar semua tadi. Dia mungkin menjadi Facebook ni dulu tak berapa orang, siapa pun tak ambil berat. Dia mula orang ambil berat bila dia ada budaya viral ni. Telinga yang duk dengar, telinga ni yang duk dengar. Dia main lah, ya Allah. Tengok berapa ramai anak-anak. Tuan-tuan tak percaya saya cakap lagu ni, tuan-tuan boleh bangun lah ni, tanya siapa dia yang kerja HR bahagian nak ambil budak-budak bekerja. Tuan-tuan tanya dia macam mana perangai dan akhlak budak-budak yang nak minta kerja. Saya tahu ni live, saya berani cakap. Tuan-tuan pergi tanya tengok.
Pasal apa? Sebab terlalu banyak sangat gelak, terlalu banyak. Bukan salah, saya tak kata salah ni gelak-gelak ni. Tak. Terlalu melampau. Bahasa Mak Saleh apa dia? Too much. Too much. Tuan-tuan tak percaya saya cakap? Okey, tuan-tuan tengok saya. Saya bagi gambaran ya, gambaran. Betul. Kata ulama, tashabbahu fa illam takunu mithlahum. Inna tashabbaha bil kirami falahu. Tirulah walaupun kita tak boleh jadi bagus macam mereka, kerana meniru yang bagus itu adalah satu kejayaan. Maknanya apa? Maknanya kita boleh tiru orang Mak Saleh ke siapa, saya boleh tiru. Tapi kalau tiru dalam keadaan too much, contoh apa? Dah lah cara pemakanan kita ikut dah orang barat, sebab kita kata kita cara makan tak berkhasiat. Kita kata contohlah, kita kata kita dengan makan nasi lemak lah apa, kata tak berkhasiat. Kita tukar cara makan macam orang barat. Misalnya kita makan dengan roti, dengan apa, hanista, apa lagi, cornflake lah apa, kita ubah. Sebab tu bukan gaya hidup kita ubah. Tak apa, tak salah. Tapi takkan kot sampai nak bagi tidur anak, nak duduk pun masih nak nyanyi lagu Baba Black Sheep Have You Anyone. Bagi saya too much. Bagi saya too much. Takkan bangun pagi kita dah bagi anak kita, tak apa kita bangun pagi dengan anak kita kan, nak suruh dia seronok pergi sekolah. This is the way we brush your teeth, brush your teeth, brush your teeth. This is the way you comb my hair, comb my hair, comb my hair. Kan kita nyanyi lagu tu. Tak apa, tak salah. Sebab nak bagi dia seronok apa semua. Yalah, takkan nak mengaji dalam tandas pula kan. Dia kata tak boleh ni, kena mengaji. A'udzu, duduk shampoo rambut anak. A'udzu billah. Dia jadi macam tu dia lah, aku nak cakap benda tak elok pun budak-budak ada jadi macam tak cerdik pun ada juga kan. Dia kata, oi tak boleh nak nyanyi lagu Mak Saleh ni. Tak nak nyanyi lah, tak apa. Tapi bagi saya, kalau sampai meleret, sampai nak bagi tidur anak pun masih juga duk nyanyi The wheel on the bus go round and round, round and round. Dia main kat wiper pun dia kira ya. The wiper on the bus go swish, 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 swish. Dia apa dapat cerita tayar pusing? Bagi saya too much. Ini maksud saya tadi, melampau, too much. Salahkah kata kita nak bagi dia tidur? Kita tak banyak surah hafal. Baca surah yang belakang 4-5 surah tu. Mula qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu falaq, qul wallahu tabat yada iza ja qul ya. Tak nak sampai habis qul ya, tidurlah budak tadi tu. Salahlah. Tu saya kata tadi tu. Jadi budak ni dia main kat Sayyidina Umar. Dia kata kat Sayyidina Umar, boleh jadi tak Amirul Mukminin, sebelum saya durhaka dekat bapa dan mak saya, bapa dan mak saya terlebih dahulu durhaka kepada saya? Jawab Sayyidina Umar, boleh. Sahabat Nabi jawab, boleh. Apa dia? Bila mana dia tak buat 3 benda ni. Cek lah, kita semua cek lah ni. Yang pertama, pilih untuk anak kita mak dia yang bagus dan solehah. Ni susah nak cerita sebab tak tahulah hari ni orang portray orang rambut merah, rambut kuning, pakai baju seksi tu, dia jadi macam itu pula yang dipotret. Kalau bayangkanlah, member saya ada dalam ni, member saya ramai ni, Cikgu Supian, Cikgu Valdo, kawan saya, Ustaz Saifuddin, Ustaz Matampoh, Sekolah Matampoh, Balong, Ustaz Jalaluddin, Jalan, Sekolah Kedah mana, tahu Balong, sekolah mana aku tak ingat. Kata ni hak seorang lagi, member saya Hafiz. Hak lain ada lagi ni dalam ni. Budak main kat kita kata suruh ni hang doa lah, apa hang nak doa? Budak
Baru kecil, 7 tahun, 8 tahun. Ya Allah, bagi saya dapat isteri seksi. Pasal dia dipotret benda lagu tu. Tuan-tuan boleh faham tak maksud saya? Dia ditunjuk. Lah ni macam ni. Kita duk cerita dekat sini, saya tengah ajak tuan-tuan berperang dengan saya sama-sama dalam keadaan perang. Benda yang kita kena terlibat ialah hak ni duk tunjuk lagu ni, kita nak kena tunjuk lagu ni. Di sini tunjuk lagu ni, hak yang ni tunjuk lagu ni. Hak ni bagi dengar lagu ni, hak kita pun kena bagi dengar lagu ni. Hak nak lawan ni tak ada. Pasal tuan-tuan pun kerja, saya pun kerja. Jadi kita perlukan ni semua. Community. Kita kena kerjasama. Tuan-tuan kena mengaku dengan saya. Hari ni saat lagi kita nak sembahyang Isyak sama-sama ni. Ni ramai macam ni. Soft mesti rapatnya. Kita rapat soft, tapi hati kita semua jauh. Bergaduh semua ni. Cukup kita kena bantu anak-anak kita diserang dengan serangan yang mereka pun tak sangka mereka kena serang lagu tu. Jangan kata mereka, tuan-tuan pun tak sangka punya duk main hujan lagu tu punya kat akidah mereka. Kita kena kerjasama ni. Kita semua satu taman ni, kita kena kerjasama. Bukan satu taman lah ni, kira taman-taman sekali kira satu geng lah. Kira maksudnya bukan satu taman, satu roundabout. Dia kena kira roundabout. Kira kita satu roundabout ni, kita kena kerja sama-sama. Dia main melintang. Ui, ya Allah, susah nak cerita tu kan. Saya tak cerita pangkat universiti. Saya baru cerita pangkat sekolah. Yang saya sebut kat tuan-tuan sekolah umur 10 tahun, 19 tahun, sekolah. Belum universiti tuan-tuan. Belum universiti. Yang adik-beradik 11 orang, bapa nelayan, nak kena kerja part time sebab nak bayar yuran. Ui, saya tak cerita yang tu lagi. Saya baru cerita budak sekolah yang duduk di bawah jagaan kita. Saat lagi kita nak duduk dalam soft, make sure soft rapat, hati pun mau rapat. Ni hati kita ni semua ni yang ada sini. Tak sah duk pandang jijik, duk pandang jengkel, duk pandang benda tak elok kat kawan kita, tak sah. Tak sah duk pandang hina, tak sah. Kita semua sama. Dalam kes yang saya sebut ni, hak 3 benda ni kita hitung kat kita. Yang pertama sekali, tanda-tanda kita durhaka kepada anak-anak kita, yang pertama ialah bila kita cari mak yang tak sesuai dengan dia. Tapi jangan salah faham, bukan makna esok kahwin baru. Mau dia kata setakat ni yang dok-dok ni macam tak apa nak sesuai ni. Hajar Sabak ni melawak, takkan tak boleh melawak. Sabak Ustaz. Dia kata orang tua mana boleh melawak benda-benda lagu ni. Sabak Ustaz, buat tenang. Dia kata aku telefon mak hang mampu. Telefon mak saya macam tu. Bukan makna tu. Maknanya sekarang ni ingat balik awal kesimpulan kita. Kita nak letak full stop. So kalau kita bukan bapa yang sesuai untuk anak kita, kita bukan mak yang sesuai, kena bagi sesuai sekarang. Kena mula belajar agama, kena mula belajar Quran, kena mula dengar benda-benda baik, kena berhenti dah channel-channel tu dah kira berani kata dah. Maghrib tutup semua. Dia kena macam tu. Dia dah kena mula. Tuan-tuan janganlah tanya kami, nanti saya tak syok lah kalau saya cerita, biar orang lain yang cerita tak apa. Sebab saya dah kata tadi, kita bukan yang contoh terbaik saya nak bagi kat tuan-tuan. Tuan-tuan cari banyak orang terbaik. Sekarang dah kena mula. Sebab memilih pasangan yang tak sesuai dengan anak adalah tanda kita durhaka kepada anak kita terlebih dahulu. Saya tak tahu dekat sini berlaku, tak tahu budaya tu hantar anak pergi kelas kafar, kelas pasti, tapi mak pakai seluar ketat. Saya tak tahu sini jadi ke tak. Macam kalau dekat tempat saya ada, kat Sangok tu ada, dia tunggu anak dia dekat luar nak sambut anak dia balik kelas kafar, tudung labuh pakai, nak lari mak dengan dia, Assalamualaikum ummi, Waalaikumsalam, tu rambut perang. Tuan-tuan boleh faham tak maksud saya?
Jadi bukan makna anak kita, anak soleh tak durhaka kepada kita itu membuatkan kita menjadi ibu bapa terbaik. Bukan. Kita kena prevent diri kita daripada durhaka kepada anak kita terlebih dahulu. Yang pertama. Yang kedua, yang pertama tadi pilih pasangan. Yang kedua, memilih nama yang baik kepada anak kita. Okey, tuan-tuan tengok saya saat saya bukan alim bahagian ni. Cuma saya bagi pendapat dan pandangan yang ada dalam perbincangan. Apa dia? Hari ni kita tengok semua orang ada nama yang bagus. Ramai. Kalau boleh dalam satu nama tu dia nak buat semua. Nama malaikat pun ada, nama nabi pun ada, nama sahabat pun ada. Contohnya Muhammad dah. Jibril dah. Umar lagi main kat atas. Muhammad Jibril Umar nama dia. Nama nabi mau, malaikat mau, sahabat pun mau. Nama bagus. Nama bagus. Hak tu tak kira lagi hak yang jenis nak bubuh, kalau boleh nak bubuh semua. Contoh Abu Musa Al-Ash'ari. Semua penuh nama. Tu belum kira yang tu lagi. Maknanya hari ni semua orang ada kesedaran nak bubuh nama yang elok dalam keluarga. Apa tu soal kacau dia. Soal kacau dia. Bagi dia siap dia. Budak tak makan samaan. Biar dia. Bodoh ni usia dia. Baik. Hari ni alhamdulillah, ni saya sebut ni. Alhamdulillah, ramai yang dah mula bubuh nama anak yang bagus, nama nabi, nama sahabat. Takat nak jumpa anak nama Muhammad Fatih ni mudah sangat. Takat nak jumpa anak nama Umar ni, orang panggil apa? Berselera. Orang buh nama anak cantik. Tapi kena ingat, yang tu nombor 2. Buat nombor 1 juga, jangan tinggal. Maknanya nama baik ni, tinggal tak ada orang nak bubuh nama kira satu ayat Quran dia, belum lagi. Nama anak siapa? Qul huwallahu ahad. Belum lagi, tak sampai tahap tu lagi. Punya nak abang tak bagus. Panjang sangat ni, panggil apa? Qul hu. Hak macam dia duduk contoh. Hak ni nama siapa? Nama saya. Depa ni pergi masuk Minang. Depa nak pergi tackle anak tu imam. 3 orang ni pergi tackle anak tu imam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mai masuk ni, duduk ni siapa 3 orang ni? Saja ni kami kawan. Ni nama apa? Nama saya Anas. Anas. Cuba baca sikit surah Qul a'udzu birabbin nas. Dia pun baca Qul a'udzu birabbis. Hak kawan kedua ni nama siapa? Ni nama siapa? Tanya. Nama saya apa nama dia lupa dah. Asri, nama dia Asri. Baca surah Wal-'Asr sikit. Baca. Hak kawan ketiga ni tengok tak lepas. Hak ni nama siapa? Nama saya Yasin, tapi kawan-kawan panggil Qulhu. Ada satu. Saya dapat contoh kawan tonton dia banyak. Hak yang kedua, ada seorang pakcik tu, la ilaha illallah, punya bagus. Dia kata, hak pakcik tahu selama mengaji ni, salah satu tanda-tanda mak bapak ni bagus, nama anak yang elok. Pakcik dengar lagu tu, pakcik bubuk nama anak-anak pakcik, semuanya elok-elok. Anak pertama Bismillah, anak kedua Alhamdulillah, anak ketiga Ar-Rahmanir-Rahim. Kata abuih pakcik, hak hujung tu ghairil maghdubi alaihim waladdallin tu mampu nak panggil tu. Dia kata pakcik tak susah kalau pakcik nak panggil 7 orang anak pakcik. Pakcik kata Al-Fatihah. Allah, lawak lah. Orang tutup contoh. Saya ingat contoh dulu orang tutup cerita dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagus. Nombor 2 tadi cantik. Ramai orang dah mula bubuh nama anak-anak yang soleh, nama orang-orang yang soleh, cantik. Sebab apa? Saya pesan kat tuan-tuan pesanan Imam Sufyan bin Uyainah.
Tok Guru Imam Syafi'i, apa dia? Inda dzikri salihin tanzilur rahmah. Sebut nama orang-orang soleh, rahmat turun. Kalau tuan-tuan buh nama anak-anak kita disebabkan mengenang orang-orang soleh, para nabi ni tak usah kira lah, penghulu segala orang soleh. Kita bubuh nama para sahabat, penghulu segala orang soleh. Nama-nama ni kita duk sebut dengan sebab mengenang mereka tu, turunlah rahmat dengan setiap kali tuan-tuan panggil anak tuan-tuan. Yang ketiga, kata Sayyidina Umar kepada budak tadi yang mengadu kat Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, boleh jadi tak bapa aku durhaka kepada aku, mak aku durhaka kepada aku terlebih dahulu sebelum aku durhaka kepada mereka? Kata Sayyidina Umar, kata boleh kalau mereka tak buat tiga benda ni. Yang pertama, cari pasangan yang elok untuk jadi mak bapak kepada hang anak-anak tadi. Yang kedua, bubuh nama yang elok-elok dekat hang. Yang ketiga, kata Sayyidina Umar, mereka mengajarkan anak-anak Al-Quran. Kalau mereka tak ajak anak-anak Al-Quran, ibu bapa terlebih dahulu durhaka kepada anak-anak sebelum anak-anak durhaka pada ibu bapa. Yang ni isu paling besar 500 juta yang berlaku hari ini. Tuan-tuan, kawan-kawan saya yang mana jadi cikgu, yang mana jadi mai cerita kat kita, kata Don hang tolong apa yang hang boleh buat. Budak umur darjah 6, 12 tahun tak boleh pi punya, baca Fatihah tak reti. Kita kata Allah, wujud lagi ke orang lagu ni? Kita tanya sebab kita tak tahu. Bagi kita rasa aish, sekolah dah ada macam-macam lah, takkan budak tak reti kan? Kita duk fikir dah tuan-tuan, bukan sekolah punya cerita. Quran dia mesti bermula daripada rumah. Saya nasihat kepada semua yang ada dalam sini, tuan-tuan, ambillah formula lagu mana pun. Tak boleh baca Quran ramai-ramai, bagi dengar Quran, pasang Quran. Contohnya waktu nak maghrib dah tu, setengah jam, pukul 7:30. Time tu memang time orang tua suruh tutup tingkap, baca ayat kursi, tak mau bagi binatang masuk rumah, makhluk masuk rumah. Time tu takkan tuan-tuan kita masih nak buka ni juga. Tukar channel yang ada mengaji, gambar Mekah ke yang duk mengaji ke apa kan. Apa tak faham lagi, susah lah. TV hijrah lah maknanya. Buka bagi dengar mengaji. Kadang-kadang surah Taha, kadang-kadang surah Muhammad, kadang-kadang surah Anbiya. Bagi dengar bunyi. Sebab anak-anak kita yang mana kecil-kecil ni, walaupun mereka kahar, walaupun mereka ada ketegak habiak mereka, tapi mereka multitasking. Mereka sambil duk main, sambil duk berlari, telinga dia duk dengar, dia boleh hafal. Bagi lebih kurang 50 kali dia dengar, insya-Allah sekali lalu dia kata, macam biasa dengar. Hati mereka terang. Kita tak boleh kacau yang tu tuan-tuan, sebab kita bagi dengan benda tak elok. Maafkan saya, saya tak ambil lagi bahagian kita yang mana mencari jalan penyelesaian dengan letakkan handphone dan iPad dan juga tab pada anak-anak. Belum cerita yang tu lagi, belum masuk isu tu lagi. Sebab itu dah jadi habit. Kita nak sembang dengan kawan kita, dia duk main, Abah, dia lukis kan, dia lukis. Abah tengok ni. Kita orang tengok apa dia. Oi, pandainya cik lukis bukit. Bukan bukit Abah, tu mama. Dia lukis mak dia. Mak ayah dia kata bukit. Dia kata, jangan cerita kat mak yang bahaya. Dia lukis, mak dia pakai tudung, dia lukis lah lagu tu bos sikit. Ayah dia tengok, pandailah anak ayah lukis bukit ada gua. Ayah tu bukan tu mama. Dia duk panggil lagu tu. Kita duk nak sembang lah apa semua. Jadi kita pun mengambil jalan ringan. Buka handphone, tap YouTube. Tengok. Anak kita pun tengok, dia duduk diam. Bagi kita, Alhamdulillah, dia boleh duduk elok. Aku nak selesaikan tanggungjawab agama ni. Nak sembang pasal mesyuarat masjid ni. Nampak? Hak tu tak kira lagi dah. Saya tak bincang tu. Kalau saya bincang tu sampai bila nak habis? Jadi malam ni, kunci pertama untuk kita semua yang mana peringkat anak tapi dah jadi mak bapak. So kita ada satu benda yang kita kena pegang dulu. 3 perkara ni kita kena jaga. Khususnya yang nombor 3. Nombor 1 tu wajib kan tadi tu.
cari pasangan yang elok. Kalau dah kahwin, dah anak semua, nak buat macam mana? Perelokkan balik elok-elok hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan. Yang ni saya sebut sikit lah. Sikit lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan marah saya lah. Dulu tuan perasan tak setiap kali tuan baca sirah Nabawiyah, sirah Nabi yang tuan buka, tuan baca, dan ketika mana para sahabat berada di dalam kegawatan, ketika Ashabul Kahfi berada di dalam kegawatan, orang nak bunuh mereka lari pergi duduk gua, betul tak? Ketika mana Nabi Musa nak kena bunuh dengan Firaun, lari-lari pergi laut depan tu, Allah nak lari pergi mana ni? Laut belakang seluk tentera, depan laut air, nak lari mana ni? Tak boleh. Tiba-tiba Allah kata kepada Allah kata kepada Nabi Musa, pukul laut tadi dengan tongkat. Kata kepada para sahabat, buat lagu ni. Kata kepada Ashabul Kahfi, masuk dalam gua, tutup pintu gua dengan anjing. Anjing jaga depan pintu gua. Wa kalbuhum basitun zira'aihi bil wasid. Law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firaran wa lamulita minhum ru'ba. Anjing duduk depan pintu gua tu, jaga siapa tak boleh nak masuk kacau Ashabul Kahfi. Dijaga depan tu. Allah bagi benda tu semua. Nabi nak hijrah dengan para sahabat Nabi, ya Allah, dengan Sayyidina Abu Bakar, ketak ni keluar, ya Allah, Sayyidina Abu Bakar duk tengok sat-sat, tengok belakang, sat-sat tengok depan, takut sampai nak menyorok dekat gua tu. Tiba-tiba Allah boleh main hantar pula dengan labuh-labuh buat sarang, dengan sarang burung merpati ada apa, dia jadi cantik. Pasal apa hari ni? Tuhan yang sama. Kita tak dah, ya Allah, tolong kami tahu kena ni, ekonomi lagi, rumah kami lagi, kalau anak aku, kita duduk lagu tu rasa macam awak, ya payah nak pertolongan tu nak turun tu susah. Ini saya nak abang kat tuan-tuan. Dulu elok-elok lah. So, saya kata saya minta maaf, jangan marah saya lah. Dulu hubungan di antara masyarakat bumi dengan masyarakat langit sangat begitu akrab, sehingga kan kalau orang bumi memerlukan pertolongan, masyarakat langit turun untuk bantu kerana sayang mereka yang ada hubungan akrab dengan masyarakat langit. Tapi hari ini sayang, rumah kita tidak ada hubungan yang akrab dengan masyarakat langit. Kena binalah hubungan ni balik, tuan-tuan. Kena ada zikir. Mana zikir-zikir yang tuan-tuan buat dulu dengan tuan, tuan-tuan? Ma'thurat kenapa dah tak baca? Hizib kenapa dah tak baca? Zikir-zikir kusyasyiah lepas semayang tu kenapa dah tak baca? Tuan-tuan sini semua Wahabi lah. Kenapa kita lah ni Assalamualaikum bangun merangkang betul terus kita pergi? Mana zikir yang nak bagi hubung kita dengan masyarakat langit supaya mereka tengok, mereka jaga kita? Sebab membina keluarga bukan hak ni saja, dia kena hak nu sekali kena main. Hak ni tak cukup. Berapa ramai orang yang dia sangka dengan dia ada duit banyak, dia hantar anak dia jadi sekolah bagus, pergi sekolah tahfiz bagus, pergi mengaji sana bagus, jadi orang bagus, jadi tok imam. Dia bercakap dengan anak dia, anak mainlah duduk dengan aku duduk seorang-seorang ni, hang tok imam bolehlah hang mai jaga aku. Anak dia buat tak tahu, yang pergi duduk dekat tengah-tengah mendak, buat lupa dekat dia. Tuan-tuan kena ingat dalam satu hadis Nabi yang mulia, au kama qala, Nabi kata apa? Dan haramlah bagi kita mendurhaka kepada kedua ibu bapa kita. Syarah ulama apa dia? Mendurhakai ibu bapa ialah bila mana kita lawan benda yang dia teringin, dia nak, yang benda yang dia nak tadi itu tak bercanggah langsung dengan agama. Dia nak kita main duduk dengan dia, dia nak kita tolong tengok sahat tu, dia nak kita tolong kirim salam kat kawan dia.
Benda tu tak bercanggah dengan agama, malahan lurus pula dengan agama. Kita tak buat lana tu juga, tuan-tuan. Durhaka. Dia akan buahlah ni. Dia akan nak tahu kita ni hidup berkat. Saya selalu teringat kat diri saya ni. Ni sebab tu saya duk tunjuk ni. Dia nak tahu kita ni hidup berkat tak berkat. Saya ni nak tahu pasal apa saya duk jadi berjaya, duk boleh bini orang saya tak tahu. Adakah doa saya, adakah doa mak bapak saya. Dia nak tahu masa bila? Masa mak bapak kita meninggal esok. Bila mereka meninggal, tiba-tiba kita rasa hidup kita susah, ada kesempitan. Masa tu baru kita tahu selama ni yang kita hidup senang pasal duduk tak ada tangan doa untuk kita. Time tu nak menyesal tak ada guna. Orang tua kata sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Baik, sambung. Tuan-tuan, hak ni buah yang saya nak bagi ni sebenarnya untuk budak-budak juga. Tapi kita hak dewasa ni terlibat sekali. Oh, dia boleh tukar orang. Patutlah dia tak lengur. Saya siapa boleh tukar? Mazhab ni. Syok dia pun. Tuan-tuan, yang saya kasih sekalian, ayana dan bunda muslimin dan muslimat. Tengok Suatu hari, ni hadis Suatu hari, anak Sayyidina Umar ni nama dia Abdullah. Hak ni nama yang digerunilah oleh para sahabat sebab ni kira macam otai. Dia daripada kecil duk beramal dengan sunnah Nabi. Nabi kan kat padang pasir, Nabi berjalan di padang pasir. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi berjalan dekat pasir, biasalah pasir, bila kita jejak atas dia tu, sekali lagi dia ada kesan kaki lah Jadi bila Nabi berjalan Abdullah bin Umar ni baby duk kecil lagu ni, budak-budak, dia akan ambil kaki dia pergi letak dalam kaki kesan Nabi berjalan pasal nak berjalan cara Nabi berjalan. Ini Abdullah bin Umar. Dia hebat tuan-tuan. Riwayat hadis banyak atau saya kira lah ni memang hero, champion. Abdullah bin Umar ni seorang yang alim, bukan saja alim, pemimpin masyarakat. Bila dia dah jadi hero, dia duduk satu kawasan. Tiba-tiba tengah dia duduk, ada kata dia menunggang dia punya kalde, ada kata dia tengah duduk dengan kawan-kawan tu, duduk menyampaikan ilmu lebih kurang lagu tu. Tiba-tiba melintas satu orang Arab Badui. Arab Badui ni kalau dalam Quran antara perkataan dia ialah Arabi, orang Arab Badui. Arab Badui ni maknanya macam saya bagi tahu, tuan-tuan lagi kemah daripada mereka. Mereka jenis tak pergi sekolah dia, tuan-tuan. Dia duduk ujung-ujung kampung, tekah-tekah tak ada barang nak mai cari Nabi kita minta barang. Jenis lagu tu. Jenis panggil Nabi kita yang Allah tegur tadi. Oi Muhammad, jenis panggil lagu tu. Ingat member hang lah. Hak ni Rasulullah. Dia ni lagu tu. Boleh dapat sahabat Nabi kira, depa ni mai. Muhammad, aku nak libas dia ni. Buh cuma dia kata. Dia panggil Nabi lagu tu. Para sahabat ni, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Lagu tu dia main-main dengan samsing lagu tu. Ya Muhammad, aku tak ada barang, bagi kat aku sikit. Aku buh dia ni cuma kata. Jenis kita lagu tu lah maksud dia. Jadi Arab Badui seorang ni, maknanya dia tak ada lah kelas tinggi mana, orang biasa, lagi rendah daripada orang biasa. Dia lintah depan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar tengok dia, bingkah bangun dia bangun cepat-cepat tu, dia pergi tanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hang ni anak sekian kan? Dia tanya. Dia kata, ya, aku anak si Fulan bin si Fulan. Abdullah bin Umar salam dia, cium dia, peluk dia, panggil dia, mai naik atas kalde dia. Penik dia tadi tu, naik atas kalde dia. Buah atas kalde dia saja tak apa. Ni serban ni. Tuan-tuan, saya orang mai minta ridha saya boleh bagi. Orang mai minta serban jangan, tuan-tuan. Ni saya punya ni.
Ini maknanya saya bukan boleh ambil saja-saja duduk lempak, duduk kat bawah duduk tu, tak ada. Dia kena susun, dia kena lipat bola lambat elok-elok, bukan boleh duduk. Ni saya punya, orang kata apa, kemuliaan. Anak Saidina Umar tadi dengan Arab Badui, dia buka serban dia pergi lilit kat kawan tu. Hak orang keliling pakat tengok, punggah dah, siapa dia ni. Tak cukup tu, ni pemimpin masyarakat ni tuntun Kalde tadi bagi berjalan, sebab dia kan tadi daripada situ dia nak lintas pergi sana, bagi dia naik Kalde pergi bawa pergi sana, hantar dia anak Saidina Umar pergi hantar sana, bawa turun dah peluk jumpa semua, ambil balik serban, dia pun pergi sana, dia pun balik dengan Kalde. Hak member yang ada keliling ni, dia kata apa dekat dia? Abdullah bin Umar, kalau hang bagi RM2 pun dah okey dah kat mamat tadi. Kalau kata nak ambil hati dia, nampak tak? Member nak faham tak? Gambaran masyarakat kat atas lelaki Arab Badui tadi tu, RM2 pun cukup dah hang bagi dekat dia. Hang bagi dia 2 dinar pun dah kira okey dah. Yang sampai nak kena tuntun tu, dia tu siapa? Tanya lagu tu. Apa jawab anak Saidina Umar? Hak ni tak ada zaman sekarang. Saya mengenal mengaku betul-betul tuan. Tak ada lah zaman sekarang. Anak Saidina Umar kata, dia tadi tu pak dia kawan dengan pak aku. Pak dia member pak aku Umar. Dia abang lagi tu. Pak dia budak lintas tadi tu, pak dia member bapa aku Saidina Umar. Aku teringat tu, duduk tadi tu boleh teringat. Aku teringat Nabi pesan, siapa yang menghubungkan hubungan dengan orang yang baik dengan bapa dia, Allah akan memancarkan cahaya keluar daripada wajah dia. Atau kama qala. Hari ni jangan katakan nak buat baik, pi kenuri pun budak-budak dah tak ikut dah mak bapak dia. Ni yang bar ni. Tu aku boleh kata. Tu aku boleh kata. Hamba ingat pergi kenuri ni, sasa pergi kenuri makan saja lah. Pergi untuk buat sunnah Nabi, menghubungkan hubungan. Saya balik mai jumpa kawan-kawan ayah saya, nak ingat saja lah. Allah kira nak tulis, mai jumpa kawan ayah, alhamdulillah selesai lah, pahala kira 1. Ada. Siapa yang menghubungkan hubungan orang yang baik dengan ayah dia ketika ketiadaan ayah dia, kepergian ke, meninggal ke apa ke, Allah akan memancarkan cahaya pada wajah dia. Hari ni yang duk rasa hilang cahaya nur pada wajah anak-anak sekolah, pasal benar lagu ni. Nak pergi kenuri, nak hubung silaturahim, dia kira duk nak main game kat rumah. Tak betul. Ni saya tegah betul. Tak betul. Tuan-tuan, sampailah mak bapak saya ada 4 orang anak, dia address dah 4 orang untuk buat ni kenuri ni. Minggu ni ada belah sini, dia suruh adik saya mai, hari tu ada kenuri kawan yang saya kahwin, adik saya mai sampai belah Selangor, dia pun tak sempat, ni hantar saya yang pergi. Saya cakap betul-betul kat tuan-tuan, selama ni tuan-tuan rasa duk bawa anak-anak tuan-tuan pergi kenuri, boleh sangkut tak dengan hadis ni? Kan kita pun tak tahu kata ada hadis ni. Sebab tu saya kata, isu durhaka anak dengan parent dengan anak adalah isu serius. Kita kena ambil kata benar ni betul-betul. Pasal itu orang tua-tua dulu jenis, bahasa kita, kurang ajar dia sepak terus, dia bagi beringat, nak tunjuk kata serius. Ni tak kira cikgu lagi nah, tak kira hormat cikgu, belum lagi. Tuan-tuan tengok berapa dah benda-benda yang menjadi cahaya dalam masyarakat mula luntur. Tu yang boleh mai sampai 500,000. 2-3 orang punya kerja ni, semua ni tanggunglah sama-sama kita. Oi, jangan tuan-tuan buat pasal cerita ni. Pasal tu Nabi dia bila buat sebuah negara, masa dia buat dulu, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Nabi kita heran, dia kenapalah budak-budak pun Nabi layan, kenapalah orang tua-tua, mak bapak, ibu-ibu buat kuliah duha. Pasal apa Nabi buat benda lagu tu? Apa salahkah kalau Nabi naik atas mimbar khutbah terus dengan arahan? Orang perempuan mau duduk luar, selagi sembahyang Jumaat saya nak khutbah, Nabi kata lagu tu. Boleh. Nabi bagi arahan, takkan sadar siapa yang pun nak lawan. Pakat berkumpul luar ni penuh. Boleh. Pasal apa Nabi tak buat lagu tu? Sebab bukan, dia kena build up dengan cara yang betul Allah Ta'ala mahu. Khutbah Jumaat orang lelaki, kita kena cerita tentang apa peranan orang lelaki. Tak mana peranan orang lelaki? Sebab tu dalam Al-Quran dengan elok ada dua kalimah ibu bapa. Kita bahasa Melayu ibu bapa. Dalam Quran dia ada dua. Dia ada ibu bapa, bapa ibu. Ibu bapa walidain, wa bil walidaini ihsana, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Walidain pasal mai daripada perkataan waladun tu, anak beranak, maulud darah wiladah. Pi kepada siapa? Orang perempuan. Kalau lelaki kita, ayat yang nak cakap suruh orang lelaki kita pegang, dia akan sebut bapa ibu. Apa bapa ibu? Abawai. Dalam Quran digunakan kalimah abawai. Wali abawaihi fali ummihi thuluth. Dan kepada bapa apa semua ni mesti kena jaga pembahagian harta pusaka. Apa maknanya? Lepas ni khutbah Jumaat kena bagi untuk orang lelaki semuanya benda-benda melibatkan perancangan dalam membina keluarga, ekonomi keluarga, bincang macam mana nak pantau pembelajaran anak. Itu orang lelaki. Orang perempuan wabil walidaini ihsana, bentukkan akhlak anak-anak. Sebab tu Nabi cerita sedekah, Nabi cerita pasal pahala syurga, bentuk akhlak anak-anak. Lelaki jaga perancangan kita, masjid kita nak bagi duit ke mana lagi, apa lagi kita kena buat kelas tambahan. Saya rasa 5 tahun dulu saya dah bagi cadangan dah suruh buat kelas tambahan dalam masjid. Ada tak? Daripada anak-anak kita duduk kelas tambahan, kena pergi juga di dalam bangunan-bangunan, buat dalam masjid. Barakah mesti dapat, niat i'tikaf mesti dapat, menghadap kiblat confirm berlaku, cukup waktu semua semayang, tutup aurat mesti berlaku. Kalau buat di bangunan-bangunan kelas tambahan, entah semayang entah tidak, bergui dengan kawan-kawan lagu mana, bercakap semua perkataan kotor. Kita dah ada ruang-ruang kawasan. Tepi tu bagi cikgu bahasa Inggeris, tepi tu bagi cikgu bahasa Melayu, hujung sana bagi cikgu sains. Hak yang mengajar sini, belah sana tak dengar. Kalau takat duduk kumpul macam usrah tu, mengajar. Hari ni kelas tambahan cikgu nak ajar tajuk algebra contohnya. Hak tak kacau hujung sana, tak dengar. Mai duduk sini kelas Quran, mai duduk sini kelas hadis. Buat kelas tambahan dalam masjid kita. Sebab saya dah bagi tahu, tuan-tuan sendiri saya tengok muka tadi, tuan-tuan setuju dengan saya. Kita semayang rapat soft tapi hati kita jauh. Kita kena bina balik. Kita kena bina balik. Kalau tidak, anak durhaka akan terus wujud dalam masyarakat kita. Akan terus mai. Akan terus wujud. Dan sebagai kesimpulan, beda lah, mengaji sikit dah lah. Jip lama-lama. Awak buat muka tak puas hati pula. Dia tak nak berhenti dah. Kalau nak mengaji, mengaji sikit-sikit sudah lah. Orang bahasa isyarat pun dah tukar orang. Saya tak tukar lagi. Okey, ayana nama-nama muslimin dan muslimat, adik-adik, abang-abang semua tengok sini. Saya tadi dah bercakap untuk kita yang cerdik lebih sikit lah. Jadi yang tak apa nak cerdik ni baru saya nak cakap. Okey, tengok. Antara tanda-tanda kita derhaka kepada mak bapak kita, yang pertama sekali, bila dia panggil kita tak menyut. Tuan-tuan buka hadis akhir zaman. Nabi sebut, ni tegas sikit lah, boleh lah. Tegas sikit lah. Tak boleh lah pondan.
Nak tengok hadis akhir zaman lah no. Dia cerita budak-budak durhaka mak bapak. Tak boleh cipondan aku tu. Tuan-tuan nak tengok, tuan-tuan buka abang-abang adik-adik tengok sini. Bukan tengok tengok aku sini. Tengok tepi tak apa. Apa dia? Dalam hadis akhir zaman, Nabi naik atas mimbar. Salah satu hadis, sebab akhir zaman banyak hadis dia. Nabi naik atas mimbar, Nabi bagi khutbah. Antara khutbah Nabi nak kata, tanda-tanda akhir zaman. Dengar elok-elok, benda ni jadi sekarang jadi, lah ni pun jadi tak sah. Apa dia? Anak-anak lebih dengar kepada cakap-cakap kawan daripada mendengar kepada cakap ibu bapa. Dia percaya yang kawan dia cakap, yang kita cakap dia tak percaya. Tanda yang pertama yang kena ambil serius. Apa dia? Bila mak bapak panggil kita, kita kena menyebut ya dengan panggilan yang paling bagus. Kalau yang paling bagus ketika itu ya, maka yalah kita kena kata ya. Kalau yang paling bagus, ya mak, ya ibu, ya saya. Kalau kawan-kawan panggil kita, woi, kita boleh balas balik, woi. Kalau kawan-kawan panggil kita, kita boleh balas balik dengan kata, kawan-kawan panggil kita, sayang tak tahu lah mereka panggil macam mana. Bro. Ataupun tak tahulah apa mereka panggil budak-budak ni. Zaman sekarang ni, kalau dia panggil kita, kita boleh menyahut. Hoi, kita boleh kata ya, sama macam dia panggil kita. Pasal apa mak kita panggil kita, kita buat tak tahu. Ni budak-budak, hampa tahu tak? Hampa tidur semalam. Hampa tahu tak kata hampa tidur semalam, ada orang yang tolong jaga hampa masa hampa tidur? Hampa mana nak tahu sebab hampa tidur? Sirru. Hampa mana nak tahu hampa tidur? Akulah abang pasal aku ada anak. Hampa tidur, ada orang duk tolong jaga hamba. Tengok kaki hampa jatuh katil ke? Kaki tu terkulai ke? Selimut badan hampa ada orang selimut ke? Yang hang tahu esok pagi hampa bangun, badan hampa selimut elok, tak ada duk kena getik nyamuk lah apa semua. Hampa ingat hampa buat sendiri ke? Ada orang yang tolong buat. Orang tu tangan dia dah berkedut dah duk cari rezeki ke hampa. Hampa tahu ke? Dia panggil hampa boleh buat lebih kurang tahanah. Apa punya manusia? Mak kita panggil jawab, pak kita panggil jawab. Yang tu asas Allah bagi telinga ni ada. Kalau tak mau, hampa tak mau jawab. Malam ni aku angkat tangan, aku dadah, ya Allah, bagi budak-budak ni pekak semua senang. Lagi bagus. Hampa tak ada dosa. Mak bapak kita panggil yang pertama menyut. Ya mak, ya bapak. Baru betul. Mak kita telefon panggil kita. Tak. Oh, aku kalau angkat ni simbang panjang 50 pun. Tak apa, hang ingat Tuhan Buddha. Ni yang belajar universiti. Jaga. Ini bukan cerita orang sekupang dua. Hamba tak biasa tengok kan orang lain anak betul. Hamba tak tahu macam mana mak hamba pegang katil boleh bengkok besi. Hamba tak tahu. Aku tahu pasal aku ada anak. Nak buat keluar hamba mai atas muka bumi ni, bukan jenis mai-mai. Ada anak lah. Alhamdulillah. Masih Allah ada anak lah. Hamba ingat lagu tu lah. Nak boleh anak macam hamba. Macam ni lah. Hamba beritahu kat aku, siapa yang dalam sini masa umur dia setahun dia tak pakai pampers, angkat tangan. Siapa umur dalam ni setahun tak pakai pampers, angkat tangan.
Mana? Ada belakang ni. Yang aku tahu hampa semua berak berterabak. Apa dia? Pampers lah ni. Harga satu pampers, satu paket yang ada 40 tu, harga dia dekat RM40, hangpa tahu lah. Maknanya satu pampers tu boleh jatuh RM100, hangpa tahu lah. RM100 kalau hang seorang tak apa, hang ada adik-beradik, hang tahu lah. Hampa ada adik-beradik, hangpa tahu lah. Hampa adik-beradik betul tak? Kalau seorang tak apa, hak ni pungkok saiz lain, hak ni pungkok saiz lain. Ni hampa duk gelak ni, aku cakap hampa dengar tak ni? Dengar tak? Hampa jawab tu malaikat tulis, hampa tahu? Hampa kata dengar. So dengar elok-elok. So yang pertama, abang, kakak, ni, semua ni. Mak bapak hampa panggil yang pertama sekali, hampa kena mute. Yang kedua, abang, kakak, belajar-belajarlah, tunduk bawah tu, buka stoking ayah, buka stoking mak, susun kasut ayah, susun kasut mak. Nabi sebut dalam hadis, jangan duduk sebelum ayah kamu duduk, jangan makan sebelum ayah kamu makan, jangan berjalan di hadapan daripada ayah kamu dan mak kamu. Tu hadis Nabi tu. Berapa ramai pi kenuri, pi berjalan, mai mana-mana, pak kita tak dan duduk lagi, kita duduk dulu. Pasal apa? Nak cari wifi, nak main game, nak buka internet. Kepala otak hang. Bagi bapak dengan mak kita duduk dulu. Bagi mak bapak kita jalan depan dulu. Ini kunci kejayaan. Nama nampak aku boleh, bila main bab serius aku kena serius. Bab nak melawak tak apalah saya lagi. Ini bab serius. Kalau tak hampa tak faham. Hampa tak tahu. Kalau abang kata kalau mak hang panggil hang, oh apa nama? Abu boleh Abu. Abu. Duk panggil Abu. Hak kita jawab, ya mak. Ataupun kita kata, Allah mak oi, apa dia? Allah mak oi, apa dia tu? Hampa tahu tak benda tu berdosa? Nak taubat dosa, hampa kena istighfar. Member dia semua ramai lah ni. Ini semua Syarif Dul lagi. Kampung dusun. Tak apa. Budak-budak saya dah mak tuan-tuan. Dia multitasking. Jangan risau. Dia dengar kita cakap. Kalau mak kita panggil kita tak jawab dengan elok, kita buat pula bunyi bunyi lagu tu. Hak tu semua bawa dosa. Dosa ni nak kena istighfar. Hampa tahu mana larat nak istighfar. Yang pertama mak bapak panggil jawab. Yang kedua, jangan jalan depan mak bapak, jangan duduk sebelum mak bapak, jangan makan sebelum mak bapak. Kita semua buat yang tu dulu. Jaga. Jadi tuan-tuan, saya dah abang dekat mereka. Tuan-tuan pun kena bantulah. Apa dia? Educate mereka. Bagi tahu. Abu tak jawab. Bu, mak panggil, jawablah. Jawab tu pahala. Educate mereka dengan pahala. Mudah-mudahan anak-anak tuan-tuan semua jadi berjaya. Sebab dia yang penting sekarang ni, kita ubah kita ni hak mana yang cerdik lebih ni lah. Hak yang tak apa nak cerdik ni nak buat lagu mana? Budak. So saya bagi tahu kat kita yang cerdik, tuan-tuan tolong saya ya. Bantu
Kita ubah hubungan kita dengan mak kita, hak bawah ni pun Allah akan ubah hati dia untuk taat pada kita. Sama macam mana kita ubah kita punya taat pada Allah, Allah akan ubah ketaatan yang lain semua akan main pada kita. Sebab dalam satu hadis Nabi, redha Rabbi fi redha walidain. Redha Allah duduk pada redha mak bapak. Redha murka Allah duduk pada murka mak bapak. Kita perbeti yang ni, Allah redha kita, berselera masyarakat di bumi akan sayang pada kita. Banyak. Salah satu yang saya boleh beritahu kat tuan-tuan, abang budak-budak dah sampai time lama ni, dia bawa mana cemui budak-budak. So, saya beritahu kat tuan-tuan satu benda. Antara cerita yang mak saya suka cerita dekat saya adalah, dia kata, aku seronok tengok keluarga Tuan Guru Datuk Harudin dengan adik-beradik dia bagi mandi jenazah mak mereka. Aku seronok benda begitu. So tuan-tuan prepare lah anak-anak tuan-tuan untuk buat tindakan-tindakan itu. Macam mana keluarga kita masing-masing, kaedah dia ikut tuan-tuan lah. Tuan-tuan ketua keluarga, so tuan-tuan buatlah kaedah, tak ada masalah. Dia varieties. Yang penting point tadi jangan tinggal. So hari ni mulai esok ni, lusa ni kan Sabtu Ahad ada kenduri, tuan-tuan kena ajak anak-anak tuan-tuan semua kena pergi turun kenduri selagi boleh. Turun selagi boleh. Eratkan hubungan silaturahim biar wajah mereka terpancar cahaya Allah Ta'ala bagi pada wajah mereka. Mudah-mudahan dengan cara macam tu jadi anak-anak soleh budak-budak ni, insya-Allah. Boleh tuan-tuan ya. Bantu saya sama-sama lah. Saya tak boleh buat seorang. Saya tak boleh buat seorang sebab anak-anak ni dia ada tempo dia untuk nak tengok kita jadi idola dia. Dia ada tempo dia. Ini education lah tuan-tuan. So tempo dia nak terima kita tadi. Sekarang dia nak terima, tapi dia tak boleh terima dah sebab dia dah lama dah. Dia dah jadi pinau dah. Perkataan pun dah jadi banyak dah. Dia bukan otak macam kita. So dia dah tak boleh nak terima kita. So tuan-tuan lah nanti ada dekat sini lagi, bantu budak-budak ni semua, educate mereka bagi jadi orang bagus. Tegur mereka tak apa tuan-tuan. Tegur dengan keikhlasan, pukul mereka dengan keikhlasan, Allah akan ubah. Sebab kita bukan barat. Barat materialistik, kita bukan materialistik, kita jiwa. Contoh, tuan-tuan tahu tak kitab yang dikarang tu Hayatus Sahabah oleh Syekh Ilyas Kandahlawi. Syekh Ilyas Kandahlawi dengan Syekh Zakaria Kandahlawi karang satu kitab namanya Hayatus Sahabah. Syekh Ilyas Kandahlawi ni orang alim di India. Dia ada anak dia nama Syekh Yusuf. Syekh Yusuf ni masa budak-budak dulu ni berat bangun sembahyang subuh. Hari tulis, ulama tulis berat bangun sembahyang subuh. Wife Syekh Ilyas ni kata, awak lah anak kita ni malas sangat bangun sembahyang subuh ni. Dia mengadu dekat suami dia, Syekh Ilyas. Apa Syekh Ilyas buat tuan-tuan? Syekh Ilyas sapu belakang anak dia tadi. Dia kata, dah, anak aku tak malas bangun sembahyang subuh. Esok suatu hari nanti dialah yang akan kejut satu India bangun sembahyang subuh. Tuan-tuan tengok macam mana. Dia sapu belakang anak dia. Ikhlas sebut tadi itu, azam sebut tadi itu, didik tadi itu, anak dia jadi orang alim yang besar dekat India nama Syekh Yusuf Kandahlawi. Hebat anak dia tuan-tuan. Hebat anak dia tuan-tuan. Sapu belakang lah. Sebab apa? Kita bukan hak ni. Hak ni saja. Kita sini. Bermula daripada awal tadi, janganlah duduk anak-anak tuan-tuan dah dengan lagu-lagu. Ngajilah. Tuan-tuan mendapat pahala. Ngaji sama-sama lagi sempoi. Baca satu ayat dia sembuh. Tabat yada abi lahabin wa tab.
Dia sambung, ma'auna anhu maluhu wa ma kasaba. Ayah sambung, sayaslana. Bapa tidur dulu. Anak duduk bapa. Anak duduk bapa. Mudah-mudahan ada nur cahaya pada keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa saya dah baca dekat tuan-tuan semua perkara. Oh, tadi saya sebut kat tuan-tuan kan, bila kita ada buat salah, kita manusia biasa kan. Tuan-tuan nak tahu yang tu, tuan-tuan tengok cerita Nabi Yunus. Kan Nabi Yunus dia ada meninggalkan umat dia. Allah cerita dalam Quran, dia tinggal umat dia, dia pergi bawa diri. Ini salah satu yang kita sebut, kita kena faham apa jalan cerita keluarga kita. Tuan-tuan nak keluarga tuan-tuan jadi apa? Millionaire, billionaire, alim, ulama, faqih, da'i, apa lagi? Saintis. Tuan-tuan nak keluarga tuan-tuan jadi apa? Tuan-tuan nak keluarga tuan-tuan ada semua macam? Tuan-tuan nak keluarga tuan-tuan macam keluarga Tuan Datuk Harudin, semua anak yang din ni semuanya Harudin, Hasan, Ishaq, semuanya alim. Atau keluarga Ahmad, Tuan Guru Haji Hasan Ahmad, Soleh Ahmad. Tuan-tuan nak keluarga tuan-tuan nak jadi doktor semua. Anak Tuan Guru Datuk Harudin pun almarhum, anak Tuan Guru dia pun anak dia doktor juga. So tuan-tuan nak keluarga tuan-tuan mana pergi hujung? Tuan-tuan faham tadi, tuan-tuan tak akan tinggal keluarga kita tadi. Bawa sama-sama. Itu lelaki lah kita. Sebab tu khutbah, dia dah kena tukar dah fashion sekarang. Tak boleh dah asyik duk khutbah dengan habaq hanya semata-mata lelaki kita bertanggungjawab pada keluarga kita. Orang tak faham bertanggungjawab pada keluarga tu apa. Hurai. Kita kena rancang untuk keluarga kita. Nabi Yusuf rancang untuk keluarga dia. Nabi Muhammad rancang untuk keluarga dia. Para alim ulama rancang untuk keluarganya. Para fuqaha rancang untuk keluarganya. Para da'i rancang untuk keluarganya. Para sahabat rancang untuk keluarganya. Habaq baru nampak, oh, tanggungjawab kita lelaki adalah merancang keluarga kita nak pergi mana. Hak orang perempuan kuliah duha, jangan hanya sekadar nak cerita kakak-kakak buatlah ni ya, pahala orang perempuan lah antara yang paling bagus bila duduk masak kat suami. Hak tu daripada dulu kahwin sampai lah duk dengar benda yang sama. Dia kena habaq kat orang perempuan. Tuan-tuan adalah pembina akhlak masyarakat hari ini. Orang perempuan sibuk sangat nak tunjuk selfie dan sebagainya. Akhlak masyarakat rosak hari ini. Dia bukan orang lelaki. Akhlak masyarakat rosak, bila rosak orang perempuan punya pemikiran. Hak ni anchor nak pegang akhlak anak-anak hari ni. Yang nak habaq kata, duduk dalam majlis elok-elok, jalan macam ni, duduk depan orang, tunduk, jalan, tunduk. Nak habaq tu semua hak tu. Boleh kat hak ni mai dulu. Boleh hak yang ni mai dulu. Hak nu dia akan cakap elok anak dia sebab dia nak bentuk akhlak pasal wabil walidaini ihsana. Nak suruh berkawan dengan mak bapak dalam Quran pun wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir wa in jahadaka على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. Ayat yang nak cerita suruh kawan dengan mak bapak, bergui elok-elok walaupun mak bapak kita itu bukan beragama Islam, adalah kalimah walidain, balik kepada ibu. Ayah, kita kena jaga kita punya struktur keluarga. Tuan-tuan, tengok saya last. Keluarga nak kena bina, mesti kena ada duit, mesti kena ada ekonomi nak hantar anak-anak pergi belajar. Tuan-tuan tahu kan 1987 ekonomi Malaysia jatuh, 1997 ekonomi Malaysia jatuh, 2007 ekonomi kita jatuh, 2017 ekonomi kita jatuh. Depan mata kita masih tak menabung lagi untuk keluarga. Ini kerja kita.
Lagu mana nak buat, nak bagi arahan, nak minta anak-anak tolong meniaga ke apa, kita hajah tolong jaga akhlak anak-anak. Ambil tanggungjawab yang Allah bagi kat kita. Bentuk akhlak dia, jadikan dia orang bagus, taat, hormat cikgu, jalan depan cikgu, nampak cikgu berhenti, tunggu cikgu mai, assalamualaikum cikgu, cikgu jalan dulu. Itu semua mak yang ajar. Bimbing mereka bagi jadi elok. Kita lelaki bina struktur keluarga. Anak ni buat apa, yang ni buat apa, yang ni apa dia, apa kita nak sedia anak ni nak jadi macam mana, pita mana, macam mana ekonomi kita. 2027 anak saya tingkatan 1 insya-Allah. 2027 apa saya nak buat? Sekarang pun nak masuk sekolah menengah yuran beribu, baju lagi, buku lagi. Kalau saya simpan sehari RM1 pun insya-Allah boleh sampai kalau lagi 10 tahun. So tuan-tuan pun sama. Okey, yang mana kena kurang tu kena kurang kan. Yang tu tak payah saya tegur lah. Ramai ustaz-ustaz dah tegur lah. Boring dengar benda yang sama. Faham-faham lah dah mengaji. Hak mana kena kurang tu kena cut down lah kan. Yang mana kena cut down, kena cut down. Topa, yang lain-lain lah. Segan lah saya nak sebut kat sini. Tuan-tuan, kawan-kawan ayah mak saya juga. Saya segan lah saya nak sebut ni. Yang mana kita dah mengaji tu, yang mana kena kurang lah. Faham lah maksud saya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Tambah minta maaf, kita sembahyang sama-sama. Mudah-mudahan Allah berkat hidup tuan-tuan. Doa saya simpan, bukan, kita minta Tok Imam lah baca nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.